terkini dari seluruh negara. Berikut paparan utama petang ini. Agung zahir ucapan takziah buat kerabat diraja England. Pelaksanaan projek di bawah ECERDC akan mengikut perancangan. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Pahang turut mengisi paparan petang ini. Saya Sahih Samsudin, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada kerabat diraja Britain atas kemangkatan Ratu Elizabeth II. Melalui kenyataan di laman Facebook dan Instagram Istana Negara, titah baginda Ratu Elizabeth akan dikenang baginda berdua, kerajaan dan rakyat Malaysia atas komitmen tidak berbelah bahagi terhadap Commonwealth. Selain menggalakkan hubungan erat antara United Kingdom dan Malaysia, baginda juga akan dikenang atas dedikasi kepada rakyat dan kerajaan United Kingdom serta keprihatinan mendalam terhadap kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Seri Paduka berdua turut berduka bersama kerabat diraja dan rakyat Britain dalam menghadapi detik kesedihan ini. Mengimbau kenangan bertemu Ratu Elizabeth II, Seri Paduka berdua berangkat mengadakan kunjungan hormat dan menghadiri majlis santapan tengah hari bersama Ratu Elizabeth II di Istana Buckingham, London pada 13 Disember 2019. Ratu Elizabeth II pernah melawat Malaysia sebanyak 3 kali. Kali pertama pada tahun 1972 untuk lawatan khas, kali kedua pada 1989 sempena mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth ke-11 dan kali ketiga pada 1998 ketika Sukan Commonwealth ke-16. Sementara itu, Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar dan Permaisuri Johor Raja Zarif Sofia Almarhum Sultan Idris Shah turut menzahirkan rasa duka cita atas kemangkatan Ratu Elizabeth II semalam. Dalam catatan di Facebook, pasangan diraja itu turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga diraja dan rakyat Great Britain. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh kerabat diraja Britain, kerajaan dan rakyat United Kingdom atas kemangkatan Ratu Elizabeth II. Menerusi laman sosialnya, beliau menyatakan baginda terkenal dengan sifat dedikasi dalam menjaga kebajikan rakyatnya. Jasa baginda mengekalkan hubungan baik United Kingdom dan negara-negara seluruh dunia termasuk Malaysia sentiasa diingati dan dihargai. Perdana Menteri juga berharap keluarga diraja baginda dan rakyatnya terus tabah menghadapinya. Sementara itu, menerusi ciapan di Twitternya, beliau menyifatkan kemangkatan Ratu Elizabeth II benar-benar satu kehilangan yang amat besar kepada negara Commonwealth dan dunia. Pelaksanaan 4 projek di bawah Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC akan diteruskan mengikut perancangan yang ditetapkan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ketetapan itu diputuskan dalam mesyuarat ECERDC di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Kota Baru hari ini. Projek tersebut meliputi pembinaan Lebuh Raya Pantai Timur 3 LPT3 bermula dari Gemuruh, Terengganu ke Pengkalan Kubur, Tumpat, Kelantan sejauh 147 km dan projek tebatan banjir di Rantau Panjang Golok Fasa 2 yang telah diluluskan dengan kos sebanyak RM897 juta. Turut diluluskan projek pelebaran Jalan Lebuh Raya Kuantan, Pahang Segamat, Johor Fasa 2 yang melibatkan jajaran dari Runcang ke Simpang 3 Keratong sepanjang 51 km. Kerajaan juga akan membangunkan bandar-bandar sempadan iaitu membina jambatan Sungai Golok di Rantau Panjang dan jambatan Takbai Pengkalan Kubur. Jadi inilah komitmen Kerajaan Persekutuan, iaitu di dalam
membantu untuk membangunkan negeri Kelantan. Begitu juga dengan Pahang, Terengganu. Dan saya nak jelaskan bahawa dari segi kerajaan persekutuan, kita berlaku adil kepada semua negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian laman warisan Kampung Laut Tumpat. Pembinaan projek kompleks ternakan ayam bersepadu di Padang Terap, Kedah bakal mengeluarkan 1.5 juta ekor ayam setahun atau 250,000 ekor ayam sepusingan apabila siap kelak. Projek kedua dilaksana Kementerian Pembangunan Luar Bandar bersama Felcra Berhad dengan kos RM20 juta itu bagi membantu menjamin keselamatan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata projek ternakan ayam sistem tertutup di Kampung Kubang Palas itu dijadual mula beroperasi Oktober tahun depan. Apabila siap nanti tempat ni, dia akan menjadi ada peluang jugalah untuk anak-anak tempatan dapat bekerja. Yang keduanya, dia menjadi salah satu daripada program dalam agro makanan negara yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau ditemui media selepas melawat tapak dan taklimat projek ternakan ayam berkenaan. Apabila siap kelak, projek dijangka memberi ruang kepada usahawan bimbingan Felcra terlibat secara aktif dalam rangkaian pengeluaran dan pembekalan ayam. Sebelum ini, Felcra melaksanakan projek seumpamanya yang pertama di Kampung Tanjung 100, Rompin, Pahang. Fokus negeri di bawah bayu, keperluan aset di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone perlu diperkasa secara menyeluruh. Butirannya bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, sahih. Kerajaan negeri Sabah tidak akan berputus asa meneruskan tuntutan 40% geran khas untuk Sabah di bawah artikel 112D Perlembagaan Persekutuan. Perkara itu dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor semasa Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob secara maya semalam. Datuk Haji Ji menerusi satu kenyataan berkata semasa sesi tersebut beliau turut memaklumkan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin bersetuju pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman di Sabah berdasarkan pentadbiran. Dalam masa sama, Sabah dan Sarawak juga bersetuju bahawa persetujuan yang di-Pertuan Negeri diperoleh terlebih dahulu sebelum cadangan pelantikan dikemukakan kepada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Terdahulu, Datuk Haji Ji turut membangkitkan isu keperluan untuk menaik taraf kemudahan pos kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Indonesia. Keperluan aset bagi kegunaan anggota keselamatan yang bertugas di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone perlu diperkasa secara menyeluruh. Perkara itu penting bagi memastikan anggota keselamatan negara sentiasa siap siaga dalam pelbagai aspek. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengambil serius keperluan pasukan keselamatan khususnya mereka yang bertugas dalam S-Zone. Sehubungan itu, beliau yang juga ahli Majlis Keselamatan Negara akan menyampaikan perkara berkenaan kepada kementerian terlibat dan menyokong agar peruntukan diberikan bagi memperkasa aset yang perlu. Ini semua perlu lihat secara menyeluruh. Kita tidak mampu untuk membiarkan anggota keselamatan kita terpaksa struggle dengan aset yang sudah menjadi obsolete ataupun substandard. Kita mesti memastikan ke tahap kesiapsiagaan aset-aset kita. Tan Sri Anwar berkata demikian dalam sidang media sempena lawatan kerja di Semporna. Terdahulu, beliau mengadakan lawatan ke beberapa pos kawalan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) di sekitar pulau di Semporna.
Dalam perkembangan lain, Tan Sri Anwar juga mendapati terdapat isu berkenaan telekomunikasi yang memerlukan peningkatan. Justru beliau bersedia memberi kelulusan menggunakan dana tabung perkhidmatan sejagat USP agar mampu melengkapkan keperluan di kawasan terpencil dan kawasan berkeperluan khas selain mempertimbangkan untuk mewajibkan pembekal dan syarikat telekomunikasi untuk meningkatkan keperluan di kawasan tersebut. Dalam pada itu, keselamatan pusat dan pulau Peranginan sekitar perairan Semporna berada dalam keadaan selamat dan sangat terkawal di bawah Eastern Sabah Security Command, ESCOM. Ia terbukti dengan kehadiran pelancong yang amat menggalakkan setakat ini. Pegawai Daerah Semporna, Juraimin Jadil berkata walaupun Semporna belum dibuka kepada pelancong dari negara China, Korea dan Jepun, namun kehadiran pelancong dalam Sabah dan dari Semenanjung amat menggalakkan kerana kebanyakan pusat peranginan di daerah ini telah habis ditempah sehingga bulan Disember. Memang tidak ada kerisauan lah untuk pelancong-pelancong dari luar. Dan kita memang mengalu-alukan kehadiran mereka pada masa ini. Dan seperti kita sedia maklum, pagi ini adalah yang berhormat Datuk Seri Anwar Musa membuat tinjauan dan akan membantu kita untuk meningkatkan komunikasi di kepulauan-kepulauan di Semporna ini, dan kita yakinlah tidak ada lagi kerisauan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengiringi Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa ke Pulau Mabul Semporna. Sementara itu, penduduk di pulau berkenaan turut menyatakan rasa selamat di bawah jagaan ESCOM. Alhamdulillah bagus. Dia ada kerjasama dengan pihak kampung dan juga dia bertugas dalam 24 jam. Itulah Pulau Mabul cukup, alhamdulillah tidak ada juga gangguan apa-apa atas keselamatan daripada pihak ESCOM. Alhamdulillah semenjak ada pihak keselamatan terutama ESCOM yang berpusat di Pulau Mabul ni, masyarakat lega dan senang sebab keselamatan mereka terjamin. Alhamdulillah. Kita nampak aktiviti pihak keselamatan dan mereka bertugal ganti rundaan siang malam. Sejak wujudnya ESCOM di Sabah, bagi kami masyarakat di Pulau Mabul amat mengalu-alukan ataupun satu perkhidmatan yang cukup cemerlang dan terbaik, di mana masyarakat kampung begitu rasa selesa dan selamat, aman dan sentosa. Keselamatan sini kita ada pasukan marin dengan PGA. Sini memang alhamdulillah memang selamatlah di Pulau Mabul ini. Kalau ada yang melancong di luar sana itu silakanlah datang Pulau Mabul. Memang sini memang selamatlah. Pulau Mabul Semporna diduduki lebih 4,000 penduduk dengan penduduknya 100% merupakan nelayan ikan tuna laut dalam. Daerah Senakan dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 2022 Oktober depan. Sambutan bakal diisi dengan pelbagai pengisian termasuk perarakan sepanduk, forum perdana dan pertandingan khad. Menteri Tugas-Tugas Khas yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata dengan penggiliran dalam penganjuran acara besar di negeri ini memberi peluang seluruh masyarakat merasai kemeriahan perayaan peringkat negeri yang diraih. Sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini dipilih Sandakan dan kita yakin Sandakan dapat melaksanakannya dengan baik kerana Sandakan sebelum ini juga pernah menjadi tuan rumah Majlis Tilawah, tuan rumah sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beberapa perayaan yang lain. Beliau ditemui pemberita RTM selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa induk sambutan berkenaan di Majlis Perbandaran Sandakan. Sambutan berkenaan menyasarkan kehadiran 4,000 penduduk. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK akan mengambil kira cadangan dan aduan diutarakan masyarakat dalam usaha mewujudkan persekitaran bandaraya yang selesa dan mesra penduduk. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nurliza Awang Alip berkata ia termasuk cadangan yang diutarakan dalam sesi Town Hall sesi ketiga di BKK melibatkan pengendalian aduan awam, sistem tempat letak kenderaan dan usaha menjadikan Kota Kinabalu bandar bebas plastik.
Selain itu ada juga cadangan tentang macam mana mengubah surface jalan raya untuk kawasan-kawasan perumahan. Yang ini kami akan teliti, kami akan teliti. Saya kira satu lagi tentang tempat letak kereta yang mana memang pun dalam tindakan untuk di BKK mengubah undang-undang sebelum kita boleh implement sistem yang berbezalah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas sesi Town Hall di BKK 2022 di Kota Kinabalu. Sesi ini bagi memberi ruang dan peluang kepada orang ramai untuk menyumbangkan idea sekaligus melibatkan diri dalam perancangan program pembangunan Kota Kinabalu Sejahtera. Sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kembali bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Jam. Jabatan Pendidikan Labuan bakal merangka kerjasama dengan Persatuan-Persatuan Sukan, Majlis Sukan Labuan dan Jabatan Belia dan Sukan bagi melahirkan atlet yang mampu bersaing di peringkat tinggi khususnya dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM. Pengarahnya Yusof Muhammad berkata kerjasama itu bertujuan melahirkan atlet pelapis seterusnya mewakili Labuan di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Katanya ia jelas apabila pasukan MSSM Labuan dalam acara akuatik berjaya memperoleh 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa. Seterusnya berjaya memecahkan rekod kejohanan itu. Kita perlu memberikan pendedahan yang lebih luas kepada pelajar-pelajar ini dan sebab itu salah satu caranya kita nak boleh membawa mereka ni pendedahan yang ke peringkat yang lebih tinggi, yang lebih mencabar sebelum bertanding di peringkat kebangsaan ialah kita cuba bekerjasama dengan ketiga-tiga pihak ni lah, iaitu Majlis Sukan, Jabatan Belia dan juga Persatuan-Persatuan Sukan, yang mana sebolehnya kita dapat memberikan pendedahan mereka ni bertanding di peringkat pertandingan yang lebih berprestij lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyambut kepulangan atlet akuatik MSSM Labuan di lapangan terbang Labuan. Beliau berpuas hati dengan prestasi atlet MSSM Labuan yang menyertai 18 acara sukan yang dipertandingkan. Perkembangan semasa di segenap pelosok negara, liputan menyeluruh dari barat, utara, timur dan selatan. Juga paparan dari Sarawak dan Sabah. Berita wilayah setiap hari 5 petang, peka dan berwibawa. Kita ke Sarawak, tumpuan berita dari Bumi Kenyalang hari ini ialah pembinaan sepenuhnya bangunan untuk 5 buah sekolah menengah antarabangsa Yayasan Sarawak. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Pembinaan sepenuhnya bangunan untuk 5 buah sekolah menengah antarabangsa Yayasan Sarawak dijangka mengambil masa dari 2 hingga 5 tahun. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Wiin berkata, tempoh masa tersebut adalah dengan mengambil kira proses untuk mengenal pasti dan mendapatkan tapak yang bersesuaian dan diikuti dengan kerja-kerja pembinaan. Datuk Roland menjelaskan 1 daripada 5 buah sekolah tersebut telah beroperasi tahun ini melibatkan pengambilan lebih 100 pelajar bagi kumpulan pertama. Sekolah tersebut beroperasi di premis lama Sekolah Antarabangsa Tunku Putra di Petrajaya Kuching sejak Mac lepas. 4 lokasi lain yang akan dibina sekolah serupa terletak di Batu 12, Jalan Kuching Serian, diikuti Sibu, Bintulu dan Miri. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Pameran Pendidikan dan Kerjaya 2022 di Dewan Masyarakat Tapah Serian.
Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Roland berkata pemilihan bidang pengajian yang bersesuaian dengan keperluan pasaran kerja semasa amat penting kepada lepasan sekolah dalam memilih kursus untuk melanjutkan pelajaran ke pendidikan tinggi. Tegasnya, kursus yang tidak bertepatan dengan permintaan pasaran kerja semasa merupakan antara faktor graduan sukar mendapat pekerjaan. Sementara itu, Datuk Roland Sagah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tarat ketika ditanya mengenai pemilihan calon yang akan mewakili kawasan Parlimen Puncak Borneo pada pilihan raya umum PRU ke-15, beliau berkata ia terserah sepenuhnya kepada kebijaksanaan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng selaku pengerusi gabungan Parti Sarawak. Ketika ini, kerusi tersebut disandang oleh Timbalan Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Datuk Willy Mongin yang telah diterima menyertai Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB awal bulan lepas. Beliau memenangi kerusi berkenaan atas tiket Parti Keadilan Rakyat pada PRU ke-14. Tarat, Mambong dan Serembu merupakan 3 kawasan Dewan Undangan Negeri yang terletak di bawah Parlimen Puncak Borneo. Datuk Roland yang merupakan naib Presiden PBB menambah, parti itu juga bersedia untuk menghadapi PRU ke-15 sekiranya diadakan pada bila-bila masa. Jelasnya, timbalan yang dipertua PBB, Datuk Amar Douglas Uga Ambas juga sudah mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa untuk persediaan menghadapi pilihan raya berkenaan. Bahang pertandingan bintang kecil peringkat Zon Sarawak semakin terasa dengan persediaan 6 anak-anak cilik yang bakal berentap dan merebut kejuaraan pertandingan itu malam esok. Menyaksikan persiapan akhir pertandingan itu, wartawan Syadikin Bahrin kini bersedia dengan laporannya. Dikin, silakan. Terima kasih Vanessa di studio. Setiap peserta mempunyai kelebihan masing-masing dalam pamerkan bakat masing-masing dalam seni suara dan juga seni persembahan. Dan inilah yang cuba dipamerkan dalam pertandingan akhir, pertandingan bintang kecil Zon Sarawak pada tahun ini yang akan terungkai pada malam esok. Bagi penerbitnya, Muhammad Reza Razali, dalam pertandingan pada tahun ini, beliau menyaksikan pelbagai bakat-bakat baru yang cuba dicungkil di seluruh Sarawak. Menyentuh mengenai persiapannya pula, beliau mendedahkan untuk hari ini telah mencapai 80% bersedia untuk ke pertandingan pada malam besok. Baik, 6 peserta yang akan berentap di peringkat akhir pada malam esok termasuklah Ella Precious Arnold, Nur Aisyah Sawali, Albi Lim Zin Yu, Nur Kasih Umairah, Syarif Zakwan Suwardi dan Fazil Nuzul Marix Mahathir. Baik, saya kira sekian dulu laporan saya Syadikin Bahrin dari Auditorium P. Ramlee. Kita kembali bersama Vanessa. Baik, terima kasih Sadikin. Saudara, selain lumba perahu dan fenomena benak, aktiviti luncur benak merupakan acara yang sangat dinantikan orang ramai setiap kali berlangsungnya Pesta Benak di Seri Aman. Walaupun tanpa kelibat peluncur luar negara, peluncur tempatan telah bersedia mempamer aksi dan kehebatan mereka meluncur benak di Sungai Batang Lupar. Kita langsung saja ke Bandar Simanggang bersama Rozita Ampong untuk mengikuti perkembangan di sana. Silakan. Baik, terima kasih Vi di studio berita RTM di Kuching. Sebenarnya baru saja sejam yang lalu telah pun berlalu fenomena air pasang ataupun kami tempatan di sini istilahkannya sebagai benak. Namun apa yang saya nak tampil tunjukkan di sini adalah salah seorang peluncur tempatan kami di Seri Aman ini tidak lain tidak bukan iaitu Encik Wahub. Biarlah beliau sendiri kongsikan bagaimana perasaannya sebenarnya meluncur benak di Sungai Batang Lupar ini. Ya, okey. Terima kasih pada pihak RTM yang memberi peluang untuk kami berbicara dalam sambutan Pesta Benak tahun ini. So hari ini cukup meriah apa yang dijangkakan, tapi mungkin besok lebih lagi. So sebagai peluncur ni banyak cabaran, bukan satu saja. Kita kena jinak benak itu bukan senang, tapi kena latihan bertahun-tahun juga untuk mendapatkan bermain bersama benak ni. Okey, jadi bukan yang itu saja, banyak benda yang di bawah sungai itu
untuk tapi tak pun masa kami meluncur dia tak ada kacau kami lah. So itu yang pemahaman saya lah. Satu lagi saya nak tahulah Encik Wahub, sebenarnya kalau saya lihat di sini, di tempat ini, sebenarnya Sri Aman ni mempunyai ramai peluncur dan ada juga peluncur wanita. Saya anggap peluncur ni berjiwa kental lah Encik Wahub. Berapa orang sebenarnya peluncur kita di Sri Aman ni? Okey, apa yang difahamkan, apa yang telah kami tubuhkan melalui pejabat residen Sri Aman, kami ada 20 orang dalam kelab kami lah. Ya. Jadi untuk esok lusa berapa orang yang akan meluncur? Okey. Kita ada yang datang daripada Kuching, sahabat kita, and then kemungkinan esok lusanya ada 7 atau 8 orang lah macam tu. Baik, terima kasih atas perkongsian daripada Encik Wahub itu tadi mengenai aktiviti luncur benak sepanjang 3 hari program ataupun pesta benak yang akan berlangsung di Sri Aman. Dan untuk anda, V, saya mungkin nak mengajak V datang sendiri ke Sri Aman ini, cuba untuk meluncur benak di Sungai Batang Lupa. Dengan itu saya serahkan kembali kepada V di studio RTM di Kuching. Silakan. Ya, terima kasih Rosita. Kita ke perkembangan seterusnya. Sejumlah 50 juta ringgit telah diluluskan kerajaan negeri melalui Sri Aman Development Agency SADA bagi pelaksanaan fasa pertama Taman Rekreasi Seduku Benak di Sri Aman. Timbalan Residen Bahagian Sri Aman, Elvis Didit, memberitahu kawasan seluas 75 hektar di Seduku Lingga telah dikenal pasti untuk pembangunan projek itu yang akan dilaksanakan secara berperingkat. Kita telah pun mengenal pasti satu kawasan seluas 186 ekar yang sesuai untuk dibangunkan. Namun untuk fasa pertama kita cuma memperuntukkan 50 juta untuk membangunkan 33 hektar untuk fasa pertama. Jadi kita akan jalankan projek ini secara berperingkat dan 50 juta telah pun diluluskan dan projek akan berjalan tidak lama lagi. Elvis memaklumkan projek berkenaan sebahagian usaha kerajaan untuk menjadikan benak atau fenomena ombak air pasang di Sungai Batang Lupar sebagai ikon produk pelancongan bahagian Sri Aman. Jelasnya, tarikan utama pada taman itu nanti adalah kemudahan untuk menyaksikan fenomena benak dengan ketinggian benak di kawasan tersebut boleh mencapai 6 meter. Selain itu, tambahnya pengunjung bakal disediakan kemudahan serta akses yang lebih mudah untuk melihat sendiri buaya di habitat asalnya dengan Pulau Seduku telah diwartakan sebagai santuari hidupan liar buaya. Elvis ditemui RTM pada program Selamat Pagi Malaysia bersempena Pesta Benak di Sri Aman. Baik saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Sebelum ke perkembangan seterusnya, kita dapatkan dahulu makluman cuaca daripada Met Malaysia bersama pegawainya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama di kawasan perairan Phuket, Samui, Kondor dan juga Reef North dan ianya berkuat kuasa sehingga ke tengah malam nanti. Dan berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter, ianya boleh menyebabkan serta membahayakan aktiviti perkapalan, bubuk kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Bila kita beralih kepada paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan hujan serta ribut petir sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan di kebanyakan tempat di negeri Johor. Dan keadaan hujan ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Dan juga menjelang pagi esok, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan cuaca yang baik dan tiada hujan di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan serta ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian utara dan juga tengah serta barat negeri Sarawak dan melibatkan kebanyakan bahagian di negeri Sabah, yang mana keadaan hujan serta ribut petir yang sedang berlaku di bahagian utara
Negeri Sarawak juga melibatkan bahagian barat dan pedalaman negeri Sabah ini boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Dan menjelang pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan cuaca yang baik di kedua-dua buah negeri. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca buat kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube Met Malaysia. Saya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Baung ekor merah boleh mengancam populasi ikan tempatan. Ia merupakan antara 32 spesies ikan yang tidak dibenarkan dilepaskan di negara ini. Laporannya bersama Atira Haswah di Pahang. Mempunyai bentuk, warna dan saiz hampir sama dengan ikan baung tempatan, namun yang membezakan adalah warna merah pada ekornya. Itu antara ciri-ciri fizikal pada ikan pemangsa baung ekor merah. Berasal dari Sungai Mekong, Vietnam, baung ekor merah ini mampu membesar sehingga 130 cm dengan berat maksimal mencecah 80 kg. Ia boleh mengancam populasi ikan tempatan seperti ikan kelah, patin, jelawat, temoleh, lampam khususnya di sungai utama di Pahang. Menurut Timbalan Pengarah Perikanan Muhammad Noor Ashari Basari, ia dikategorikan sebagai spesies ikan keli terbesar di Asia dengan memangsa semua jenis hidupan di sungai termasuk anak ikan dan udang. Jabatan Perikanan melarang ikan spesies baung ekor merah ini daripada memasuki ke perairan negeri Pahang agar ia dapat dikawal dan tidak mengacam habitat-habitat terutama kepada spesies-spesies tempatan ikan sungai-sungai di Pahang. Menyedari ancaman kepada ekosistem, usaha mengurangkan pembiakannya kini giat dijalankan melalui penganjuran pertandingan moh buru baung ekor merah di Jerantuk Feri, Pahang. Seramai 170 peserta menyertai pertandingan selama 2 hari itu dan sebanyak 50 ekor ikan baung merah berjaya dinaikkan peserta. Tu elok tangkap ikan macam baung ni. Eloklah tangkap dia untuk bagi biar ikan-ikan lain pula. Juga kalau biar orang lain pun tangkap juga ikan ni. Jangan bagi dia membiak banyaklah. Pertandingan itu dianjurkan Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Jerantut dan Jabatan Perikanan Pahang. Ini sebagai pemangkin kepada pencari ikan atau nelayan darat di pinggiran Sungai Pahang ni berusaha menangkap, memburu baung ekor merah ni hingga ke pekan. Daripada lipis hingga ke pekan. Kita kena buat gerakan bersungguh-sungguh agar spesies ini dapat dikurangkan. 12 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan sebuah kompleks pentadbiran daerah kecil di Dewan Undangan Negeri Don Jelai Lipis, Pahang. Kompleks yang bakal dibina di Jalan Bukit Kepong itu dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2025. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Bukit Betong, Badra Isa Abdul Hamid berkata, kompleks itu akan memudahkan urusan penduduk setempat dengan lebih cepat seperti mana lazimnya disediakan di setiap pejabat daerah dan tanah. Dengan terbenanya pusat kompleks ini jadi memudahkan penduduk-penduduk kampung, maknanya tak perlulah ke Kuala Lipis. Yang mana kalau kita pergi Kuala Lipis memakan kos yang tinggi juga. Di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi yang mana telah bersetuju memilih kampung saya ini.
Pembinaan kompleks ini juga bakal beri manfaat kepada penduduk kawasan Jelai serta masyarakat dari 30 kampung berhampiran termasuk perkampungan orang asli yang melibatkan lebih 40,000 orang. Jadi dengan adanya projek tersebut maka dapatlah menjimatkan masa dan juga perjalanan daripada kita berurusan di Lipis, mana kita ada satu pusat pentadbiran baru di Bukit Betong yang telah dicadangkan oleh Kerajaan Negeri melalui Datuk Seri MB lah. Jadi saya ucap terima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana memikirkan perkara ini dan mewujudkan pusat pentadbiran ini kepada semua masyarakat di Hulu Jelai termasuklah masyarakat orang asli. Selain daripada inisiatif itu, Kerajaan Negeri juga tidak meminggirkan keperluan telekomunikasi dan talian internet di kawasan pendalaman Dun Jelai. Usahawan tani tempatan kini lebih cenderung menggunakan teknik hidroponik dalam perusahaan tanaman mereka. Meskipun kaedah itu menelan kos yang besar di peringkat awal, namun ia menjimatkan kos operasi pengusaha selain memberikan peluangan yang besar pada masa akan datang. Usahawan tani dari Kuala Medang Lipis, Rosdi Salim 56 tahun, tidak melepaskan peluang untuk menggunakan kaedah hidroponik untuk tanaman tembikai wangi atau rock melon. Rosdi yang baru sahaja beralih ke kaedah hidroponik mengakui kos operasinya jauh berbeza selain hasilnya lebih berkualiti. Rock melon keluarannya adalah kualiti tahap premium yang mempunyai pasaran tinggi di dalam dan luar negara. Maksima yang biasa kita dapat 10 metrik tan. Tapi target sebenar kita hanya 7 metrik tan saja. Kita menganggapkan 20 ke 30% tu kerosakan pada buah lah. Jelasnya lagi, pelbagai proses perlu dilakukan bagi mengekalkan kualiti premium rock melon keluarannya. Yang pertama tadi pembajaan. Bila kita buat hidroponik ni, pembajaan setiap pokok tu sama. Kemudian dari segi persediaan buah untuk matang tu, macam sini pekerja kita yang tahu macam mana nak buat buah ni jadi premium. Sekian perkembangan dari Pahang. Salam keluarga Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Atira. Baik, kita akan kembali selepas ini. Demi meningkatkan pengeluaran koko dan lada, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi merancang mewujudkan kebun komuniti melibatkan integrasi tanamannya di ladang kelapa sawit. Ini membantu merancangkan lagi pembangunan hiliran sektor lada dan koko dan meningkatkan pengeluaran komoditi terbabit yang masih lemah di peringkat huluan. Menterinya Datuk Zuraida Kamarudin berkata mesyuarat mengenainya akan dibuat dengan agensi berkaitan. Jadi kita nak pertingkatkan dari segi pelibatan penanam-penanaman di peringkat huluan, baru kita boleh hasil di peringkat hiliran dan maka kita boleh ekspor dan mendatang hasil pada negara. So jadi itulah yang kita harapkan dan this is the first program pada hari ini yang telah dilaksanakan dan saya harap boleh dicontohi ni plantation palm oil terutamanya yang lain. Kerana palm oil ni dia kawasan besar, lepas tu pokok ni bertahan 40 tahun. Jadi dia boleh menanam pokok-pokok iringan ini. Beliau terdahulu merasmikan jelajah agri komoditi keluarga Malaysia bersama sektor huluan koko dan lada di Felda Inas Kulai. Kebun kecil sawit turut disaran merebut peluang menceburi sektor lada dan koko sebagai produk sampingan bagi membantu meningkatkan aktiviti pengeluaran. Seorang remaja perempuan yang hilang semasa mandi di pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi pagi tadi ditemui 2.30 petang tadi. Mangsa ditemui pada kedudukan 70 meter dari pantai. Mai mangsa Nurish Khalis Suhailazam, 13 tahun, diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Penawar Penolong Kanan Penguasa Bomba Masri Ibrahim menerusi kenyataannya memaklumkan operasi mencari dan menyelamat disertai 44 anggota bomba dan pelbagai agensi berkaitan.
Dalam kejadian 8.30 pagi tadi, 6 rakan termasuk 2 adik-beradik lemas semasa mandi di pantai berkenaan. 3 mangsa berjaya diselamatkan orang awam sementara 2 lagi ditemukan tidak sedarkan diri oleh anggota bomba. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2022 yang akan diadakan di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan kini mencapai 40%. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zaidi Johari, ini melibatkan penandaan kawasan khemah dan pentas persembahan serta beberapa khemah agensi yang mula dipasang di kawasan itu. Bagi persiapan logistik, Kerajaan Negeri dengan kerjasama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB menyediakan kawasan parkir kenderaan bagi menampung lebih 2,000 kenderaan pada satu-satu masa. Panorama turut menyediakan shuttle untuk pengunjung. Ada parking di Dataran Pahlawan, parking di Tamin Sari, kemudian di kawasan perniagaan Hatton, Pahlawan Walk, belakang Equatorial, di Tabung Haji. Semua tempat ini bukan tempat parking kereta yang berhampiran di memorial kemerdekaan tersebut. Dan kalau boleh, gunakanlah pengangkutan awam yang ada di Melaka ni, dan Panorama juga akan menyediakan shuttle untuk ke Dataran Pahlawan dan juga memorial. Beliau ditemui pemberita di Seri Negeri Air Keroh. Orang ramai diminta hadir awal bagi mengelak sebarang kesesakan. Selain persembahan kebudayaan, turut diadakan konsert rakyat melibatkan penyanyi terkenal tanah air. Seramai 40 peserta dari seluruh negara telah ditauliahkan sebagai juruteknik pasukan pengurusan bahan berbahaya hazmat setelah berjaya menamatkan kursus asas hazmat dan CBRNE Siri 1 tahun 2022. Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Nur Hisham Mohamad berkata, ancaman bahan kimia, biologi dan radiasi merupakan ancaman yang tidak asing lagi di dunia. Kursus 3 minggu itu menerapkan kemahiran antaranya mengendalikan komunikasi insiden hazmat, peralatan operasi, alat pelindungan PPE dan peralatan mengesan. Hari ini kita tengok kan, unit ini dia bukan kata memerlukan cakap pengetahuan saja, tetapi gerak kerjanya memerlukan kekuatan fizikal. Kemudian dia memerlukan keupayaan menganalisa tindakan yang betul, sebab bahan kimia ni macam-macam, pelbagai-bagai, dan kebanyakan orang cakap kalau kita bocor tu ialah unknown substance. Jadi apabila kita nak respon itu, kita perlu mempunyai keupayaan menganalisa dan juga menyusun tindakan. Dan uniknya dalam pasukan cakap hazmat ini, gerakannya ialah memerlukan agak ramai. Dia punya ahli-ahli technician. Beliau ditemui pada majlis penutup kursus asas hazmat CBRNE Siri 1 tahun 2022 dinilai. Kursus yang majoriti dianggoti oleh peserta lelaki membuatkan 2 anggota wanita menjadi tumpuan dengan keberanian mereka menyertai pasukan hazmat. Dia bukan satu unit yang biasa-biasalah kalau kita tengok. Lagipun keanggotaan wanita dia tak ramai. So kita cuba untuk cabar diri kita masuk unit ni. Rasa bangga dapat menyertai pasukan hazmat ni. Seperti mana lelaki boleh buat, saya yakin perempuan pun kita boleh buat. Bagi menyemarakkan lagi semangat pasukan Terengganu FC TFC ke final Piala FA malam esok, Kelab Wartawan Media Terengganu Kawat mengambil inisiatif menyediakan pengangkutan termasuk penginapan dan keperluan kebajikan rakan-rakan media negeri sepanjang berada di Stadium Bukit Jalil. Menurut pemangku Presiden Kawat Muhammad Isa Abdillah Ngah, usaha ini secara tidak langsung memberi penghargaan kepada ahli-ahli kelab yang tanpa lelah memberi liputan kepada skuad penyu. Ke Bukit Jalil, selamat tiba dan selamat pulang, dan insyaAllah dengan semangat yang kami bawa ni untuk pemain-pemain TFC, kita bakal juara insyaAllah. Dan kami warga media ni tetap bersama dalam memastikan industri sukan ni terus maju dan berjaya insyaAllah.
Inisiatif ini juga turut mendapat suntikan daripada syarikat korporat yang juga penaja pasukan TFC sejak 10 tahun lalu. Untuk khidmat sosial ni kita sangat-sangat penting sebab apa? Sebab dalam sesama kita kita dapat membantu masyarakat, membantu Kementerian Terengganu, membantu penyokong-penyokong bersifat negeri Terengganu. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Lebih 25,000 penumpang menggunakan perkhidmatan feri dari Jeti Penumpang Kuala Kedah untuk ke Langkawi sempena cuti umum dan persekolahan. Tinjauan RTM mendapati penumpang mematuhi penguatkuasaan pemakaian pelitup muka ketika menaiki pengangkutan awam tersebut. Perjalanan feri dari Jeti Penumpang Kuala Kedah adalah antara 5 hingga 6 perjalanan sehari berbanding di Jeti Penumpang Kuala Perlis mencapai 21 hingga 24 feri sehari. Kalau tak berapa itu, tapi selit elok kau boleh pakai lah kan. Tapi kalau tak berapa ini, suka hati dia nak pakai tak tahu lah kan. Tentang mask terpulang kepada individu bagi sesiapa yang rasa for protection kan. Just keep in touch lagi loh. Tapi government kalau announce macam ni, maksudnya kita lagi bebas. Setakat hari ni alhamdulillah lah kan, sebab kita kerajaan dah bagi kebenaran dari bermula 7 hari bulan. Kita tak perlu lagi gunakan pelitup muka. Sebelum ni kami perlu buat pemantauan dan minta semua pengunjung yang nak masuk ke dalam terminal dikendaki memakai mask lengkap. Tapi setakat hari ini terpulang kepada individu. Tapi kerajaan galakkan untuk pemakaian mask. Itu terpulanglah. Kalau kita nak ambil risiko tu, tak jawab sendirilah kan. Tapi kita minta di sini kalau boleh pakailah mask kan untuk keselamatan kat dalam ni. Itulah. Kalau better pakailah semua tempat. Untuk keselamatan. Ya. Feri sesuai lah. Feri ke tempat luar ke semua kena pakailah. Pemakaian pelitup muka masih diwajibkan bagi pengangkutan awam dan di fasiliti kesihatan seperti hospital, klinik, rumah penjagaan dan pusat hemodialisis. 2 remaja maut sementara seorang lagi cedera parah selepas kereta yang dinaiki terbabas ke dalam longkang di Jalan Pondok Labu, Kulim awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Muhammad Rizwan Saleh berkata, dalam kejadian jam 3.51 pagi tadi, pemandu serta penumpang hadapan meninggal dunia di tempat kejadian. Rakan mereka berusia 20-an yang duduk di bahagian penumpang belakang mengalami cedera parah. Berdasarkan siasatan, kereta yang dinaiki mangsa dari arah Pekan Kulim menghala ke Taman Selasih dipercayai hilang kawalan di satu selekoh. 2 daripadanya disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Manakala mangsa di bahagian penumpang belakang cedera parah di muka dan kepala dihantar ke Hospital Kulim untuk rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pusat Pemindahan Sementara PPS terakhir Dewan Terbuka Kampung Padang Empang telah ditutup pukul 10 pagi tadi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Baling, Lieutenant Pertahanan Awam Muhammad Faizul Abdul Aziz berkata penutupan PPS tersebut oleh pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah yang juga Pegawai Daerah Baling Muhammad Syahadan Abdullah. Seramai 34 mangsa daripada 6 keluarga di PPS itu dibenarkan pulang selepas pemantauan dilakukan dan keadaan selamat. Tambah Muhammad Faizul, sekiranya hujan lebat di kawasan itu, penduduk dinasihat berhati-hati dan sekiranya air naik, mereka diarah berpindah segera ke PPS. Keadaan cuaca yang tidak menentu menyebabkan pihaknya bimbang banjir akan berlaku kerana air sungai melimpah dengan cepat. Bagaimanapun tidak ada laporan kecederaan dan kemalangan dilaporkan dalam kejadian banjir kilat Selasa lalu.
Memandu dalam pengaruh alkohol, itu antara kesalahan yang dikesan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kota Star dalam ops mabuk di sekitar Bandaraya Alustar, Kedah malam tadi. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, dalam operasi selama 8 jam bermula 8 malam itu, seorang lelaki berusia 20-an ditahan kerana memandu dalam keadaan mencurigakan. Lelaki terbabit didapati berada bawah pengaruh alkohol melebihi had dibenarkan setelah ujian pengesanan alkohol dilakukan. Dia ditahan di bawah Seksyen 45-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. ACP Ahmad Syukri menasihatkan pengguna jalan raya supaya tidak mengambil jalan mudah dengan memandu bawah pengaruh alkohol kerana boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Polis akan mempergiat operasi serta mengambil tindakan tegas bagi mengesan pemandu-pemandu kenderaan yang melakukan kesalahan seumpama itu di kawasan-kawasan yang dikenal pasti. Perkhidmatan transit aliran ringan LRT di stesen LRT Bukit Jalil esok dilanjutkan sehingga pukul 1 pagi. Kenyataan Rapid Rail Sdn Bhd menyebut lanjutan tempoh operasi itu bagi memudahkan pengguna sempena final Piala FA 2022 malam esok. Train tambahan juga akan disediakan bagi membawa penumpang sejurus perlawanan berakhir. Rapid Rail menasihati penumpang untuk memastikan baki kad touch and go mencukupi bagi memudahkan perjalanan khususnya selepas final menutup tirai. Pengguna digalakkan untuk memarkir kenderaan di fasiliti Park and Ride yang tersedia di stesen-stesen LRT dan MRT. Dalam pada itu, kira-kira 78,000 tiket telah habis terjual melibatkan pertembungan antara Terengganu FC TFC dan pasukan Johor Darul Takzim JDT di Stadium Nasional Bukit Jalil. Menjelang Sukan Malaysia Sukma 2022, kontingen negeri Selangor menyasarkan 40 pingat emas selain membidik kedudukan 3 terbaik pada edisi kali ini yang membuka tirai pada 16 September ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata sasaran itu realistik untuk diterjemahkan jika dilihat persediaan dan persiapan rapi dilakukan. Majlis Sukan Negeri Selangor ni very conservative in term of kita punya expectation ataupun sasaran. Jadi angkanya sebenarnya kalau di atas perkiraan jurulatih dan sebagainya, mereka mempunyai angka yang tertentu yang lebih. Namun begitu kita meletakkan angka tu dengan sangat konservatif. That's why it's more than realistic untuk kita dapat capai. Tambah beliau lagi, kontingen Selangor kekal sebagai satu-satunya negeri menjuarai Tamasya Sukma sebanyak 9 kali dan optimis kecemerlangan mampu diulangi tahun ini. Beliau ditemui ketika majlis penyerahan bendera kontingen negeri Selangor di Kompleks Generasi Muda dan Sukan Selangor. Pada majlis sama, turut diadakan penyerahan watikah lantikan kepada bapa-bapa angkat pasukan Sukma yang berperanan memudahkan pelarasan dan meringankan beban dihadapi persatuan-persatuan sukan. Edisi kali ini, kontingen negeri Selangor menghantar kekuatan 490 atlet dan 75 jurulatih yang akan mengambil bahagian dalam 30 jenis sukan dipertandingkan. Perlawanan akhir Piala FA 2022. Pertembungan epik dua pasukan gergasi bola sepak Malaysia kini bersedia menggegar aksi perlawanan bagi mengakhiri kemarau kejuaraan. Campur itu di bahagian belakang. Tapi itu dia. Siaran langsung Sabtu 10 September. Terengganu FC bertemu Johor Darul Takzim 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstreaman langsung di RTM Klik. Jalur Gemilang menjadi lambang kedaulatan yang perlu dilindungi segenap warga negara Malaysia. Rasa cinta kepada negara yang dizahirkan dengan mengibarkannya perlu disemai sejak usia muda. Perlukah diwujudkan akta khusus demi mengekang tindakan provokasi terhadap Jalur Gemilang yang boleh mencetus ketidakketenteraman? Ikuti kupasannya bersama Hana Adlin Nasution Ahmad.
Walaupun tiada akta khusus, jalur gemilang perlu dilindungi dan dihormati rakyat Malaysia termasuk warga asing. Menurut pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Muhammad Hazmi Muhammad Rusli, tiada keperluan untuk jalur gemilang memiliki akta khusus. Bukankah lagu kebangsaan, bendera kebangsaan jalur gemilang adalah sesuatu yang perlu dihormati dan sekiranya perlu dihormati, kenapa perlu ada akta untuk melindunginya? Kalau kita warga negara yang baik ataupun pelawak asing yang datang ke negara kita adalah pelawak asing yang menghormati sesama negara, seharusnya tidak perlu ada akta pun kerana ia adalah satu common sense atau satu pengetahuan umum bahawa ia adalah lambang yang wajar dihormati. Bagi melindungi jalur gemilang, individu yang menghina atau melakukan provokasi melampau boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Kanun Keseksaan Akta Hasutan 1948. Jalur gemilang turut dilindungi di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika sabit kesalahan, denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Penerapan jati diri sejak usia muda juga perlu bagi memupuk rasa hormat dan bangga. Malah, pendidikan asas di sekolah rendah akan memberi dimensi pemahaman lebih luas tentang lambang kedaulatan negara. Kesalahan-kesalahan berkaitan dengan jalur gemilang seperti membiarkan lusuh ataupun tidak menunjukkan kecintaan yang jitu terhadap jalur gemilang itu sebenarnya adalah disebabkan kurang pengetahuan rakyat Malaysia itu sendiri berkaitan bagaimana untuk kita menghormati dan menyayangi jalur gemilang itu sendiri. Perkara ini sepatutnya diambil serius dan perlu dibendung daripada akar masalah tersebut kerana ianya melibatkan negara kita sendiri, iaitu lambang negara sendiri. Jadi perlunya inisiatif-inisiatif perlunya didikan daripada seawal usia muda. Maksudnya daripada masuk sekolah tu kita perlu dah memperluaskan didikan-didikan mengenai betapa pentingnya jalur gemilang, betapa pentingnya kita nak kibarkan jalur gemilang. Selaku keluarga Malaysia, pastinya kita mempunyai rasa cintakan negara. Justru jalur gemilang harus dihormati agar ia tidak diperkotak-katikkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Lambang kedaulatan negara ini juga harus bebas daripada menjadi mangsa isu politik atau ketidakpuashatian mana-mana pihak. Kibarlah jalur gemilang dengan tertib, penuh rasa hormat dan bangga. Keluarga Malaysia teguh bersama. Hana Adlina Satyun Ahmad, RTM. Berita Wilayah 9 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.